Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan bermula tidak lama lagi. Makcik Laili dah ada Makcik Laili? Ada. Alhamdulillah. Okay, sihat Makcik? Alhamdulillah. Ya, sekejap sementara kita tunggu Makcik Laili masuk balik. Okay. Sihat Makcik Laili? Khair. Alhamdulillah. Okay, InsyaAllah. Okay. Sebelum kita mulakan kita punya kuliah duha pagi ni, kita mulakanlah sekeji nak mulakan dulu dengan sedikit pantun. Okay. Mega berara indah berbalam, di puput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam, selamat pagi. Awal bismillah, pembuka bicara. Pantun pagi ni tak kena sikit. Okay, tak apa, insyaAllah. Okay, jadi hari ni kita akan sambung penyampaian kuliah duha kita mengenai sambungan kisah Nabi Adam ya. Kalau kita tengok bulan lepas kita dah tengok macam mana awal kisah iblis musuh kan, musuh sejak azali kita manusia kan. Okay, insyaAllah. So pertamanya kita buka dululah dengan umul kitab Al-Fatihah. Tanpa membuang masa, Ji terus paslah pada benda Laili Laili, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ji. Terima kasih juga kepada Mariam Musfira yang membantu saya dalam program ni ya. Jadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma alhimna rushdana wa'izna min syururi anfusina birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sihat-sihat semua ya. Jadi pada hari ini kita akan buat sambungan kisah ya, iaitu kisah penciptaan Hawa ya. So kita dah buat penciptaan Nabi Adam, kemudian yang menjadi musuh Nabi Adam ya, yang tinggal di alam sana, di alam alam malakut ya, orang panggil malakut, kadang-kadang orang panggil alam roh, dan akan bersama dengan manusia di bumi ya, dan menjadi musuh ketat lah. Kita tahu apa insiden ya, apa yang telah berlaku yang membuatkan dia menjadi musuh Bani Adam ya. Jadi pada hari ini kita masih lagi di alam roh. Kita akan buat satu lagi penciptaan, iaitu Hawa ya, Siti Hawa, insya-Allah. Baik, ini dia siri keempat dah ya. Pada tahun 2021. Jadi
kira last lah untuk tahun ni. Jadi kita akan sambung insya-Allah pada tahun hadapan ya. Baik, jadi kisah Adam dan Hawa ni bermula di alam tu ya, alam roh lagi ya. Baik, jadi bagi yang ada di sini, saya nak jemputlah semua buka video, kemudian mikrofon sebab nak macam ulang kaji lah sikit uji minda ni. Boleh tolong jawab sebab bila kita nak teruskan takut yang lepas tu kita terlupa ataupun bagi yang belum hadir tu sekurang-kurangnya kita dapat memberi sedikit maklumat kepada mereka dengan secara indirect lah ya, dengan cara soal jawab. Jadi boleh saya nak tengok semua mikrofon on, video on ya. Dan kita cuba jawablah soalan ni ya. Okey? Baik, so kisah awal ya, kisah bulan lepas ya. Jadi satu soalan di sini, setelah Adam menjadi tembikar ya, iaitu yang dibentuk seperti manusia dan ditiupkan roh ke dalamnya dan dia bernyawa ya, macam kita ni bernyawa. Jadi apakah peristiwa penting yang berlaku selepas itu? Ya, tolong jawab. Salah pun tak apa ya, sebab ni macam discussion kan, perbincangan ya, perbualan. Nak bagi peluang sikitlah berbual. Boleh, soalan satu, apa peristiwa berlaku ya setelah Nabi Adam ketika Nabi Adam telah disiap ya dan dipamerkan di depan syurga selama 40 tahun ya. Kemudian Allah kumpulkan semua makhluk di langit ya, dan majoritinya adalah para malaikat. Sebab apa? Sebab Allah nak perlihatkan satu keistimewaan kepada ciptaan dia tu ya, iaitu Nabi Adam. Jadi ketika situ para malaikat berkumpul dan Allah mulakan tiupan roh ke dalam Nabi Adam ya. Dan kita tahu lihat macam mana Nabi Adam bernyawa kan. Kemudian selepas itu, sebab ada ayat, setelah kami bentukkan dia dan kami tiupkan rohnya, kemudian apa berlaku? Waqa'u lahu sujud. Yes, hendaklah kamu semua Sujud kepada Adam. So tak pernah lagi berlaku yang Allah perintah ya para malaikat untuk sujud pada ciptaan dia ya. Inilah istimewanya Nabi Adam. Allah minta para malaikat untuk sujud hormat pada ciptaan dia yang istimewa ni. Ya. Jadi apakah penyebabnya iblis tidak mahu sujud? Ya. Jadi semua sujud kan? Illa faqa'u lahu sajidin illa iblis. Kenapa dia tak nak sujud? Sebab dia rasa diri dia lagi baik daripada Adam. Yes. Takabur. Yes. Kalau ikut alasan dia pada Allah, sebab dia ana khairum minhu kan, aku lebih baik daripadanya sebab aku dicipta daripada cahaya, daripada api. Dan Nabi Adam daripada tanah. Tapi kan term takabur ni tak sesuai. Allah yang namakan ya. Allah yang beri nama ni kepada term ni kepada iblis. Aba wastakbar. Yes, Aba dia refuse kan, dia tidak sebab astakbar ya. Apa maksud takabur ya? Tengok dah ada ramai join, kenapa tak buka? Takut ke? Ini bukan exam ya, just nak bersembang sama-sama ya. Sama-sama kita jawab soalan ni. Siapa selalu aktif hari tu ya? Last month. Mana dia? Selalu ada ni Kak Anne Folidia.
Oh, mereka. Okey, takabur ni apa maksudnya ya? Kalau dalam bahasa Arab tu, apa root word takabur tu? Hmm, Besar. ya? Besar. Besar ya. Takabur, tapi dia ada dua maksud ya. Kalau takabur satu maksudnya apa ya? Satu lagi. Merasakan diri hebat ke? Yes. Alright. Merasakan diri hebat dan meremehkan, ya, soalan kuis hari tu. Meremehkan manusia. Yes, dua tu ya. This, asal perkataan ialah kibru. Kibru tu besar, dia rasa diri dia besar kan ya. Jadi maksud takabur ni sebenarnya secara keseluruhannya yang Allah maksudkan ni ialah takabur tu menolak hak, Oh, menolak al-haq. al-haq, menolak ketentuan Allah, menolak apa-apa yang Allah tentukan, Dan mesej yang atau risalah yang dibawa oleh nabi-nabi. Sebab itu al-haq kan. Itu di langit ya. Keduanya ialah sesama manusia. Meremehkan manusia. yes, meremehkan orang lain kan. Dia rasa dia better kan. Dia lebih baik daripada orang lain ya. Jadi sebenarnya takabur ni dia macam perasan je ya. Dia rasa diri dia besar ya. Baik. Kenapa Allah tidak benarkan iblis tinggal lagi di dalam syurga? Kan selepas dia tak nak sujud, Allah tak benarkan dia lagi tinggal dalam syurga. Sebab dia tak taat. Dia tak taat ya. Sebab itu dia tak taat kepada Allah ya. Sebab sifat takabur ni tidak ada dalam syurga. Oh. Dalam syurga tidak ada sifat ini. Tak boleh ada dalam syurga. Tak boleh ada. Sebab itu adalah satu contamination. Satu benda yang kotor di dalam syurga. Jadi that's why sikap takabur ni kan sezarah sikap takabur ni tak boleh masuk syurga. Satu ialah menolak al-haq, kedua ghamzun nas, meremehkan manusia lain. Allah tak suka. Jadi orang yang bersifat begini dia tidak ada dalam syurga sebab dia akan mengotorkan syurga. That's why iblis ni, padahal iblis ni beribu-ribu tahun beribadat kan di langit kan. Kemudian dialah abid, dialah semua the best names tu iblis sifat iblis Jadi dia memang selayak-layaknya tinggal di syurga. Sebab ibadat itu melebihi manusia yang dalam kehidupan manusia yang ada tu melebihi daripada manusia ya. Jadi memang selayaknya iblis tinggal di syurga ya. Jadi kalau bulan lepas ada ayat dia sebab Allah keluarkan iblis daripada syurga kerana tidak ada sifat takabur di dalam syurga. Ini sangat penting ya. Jadi kena buang tu ya. Rasa diri kita lebih besar daripada orang lain ya. Meremehkan manusia lain, menolak al-haq ya. Sebabkan Allah keluarkan dia dari syurga, jadi apa permintaan iblis? Dia dihukum kafir ya atau melanggar perintah Allah ya, kufur. Dipanjangkan usia. Ha? Dipanjangkan usianya. Yes, dipanjangkan usia untuk apa? Untuk menyesatkan Bani Adam. Itulah sifat orang takabur ya. Dia tak habis-habiskan nak orang kata nak menjatuhkan orang lain ya. Tak habis-habis. Itu sifat orang takabur ya. Mana yang lain? Tolong buka mikrofon, tolong jawab soalan ni. Kuis yang dari tajuk bulan lepas ya. Okey. Baik. Okey, sekarang ni permintaan iblis setelah dihukum ialah tangguhkan umur dia sehingga kiamat. Kiamat ya. Dan Allah kata baiklah ila yaumil waktu kan. Pada waktu yang Allah tetapkan ya.
Jadi apakah cara iblis sesatkan Bani Adam ni sangat penting ya. Kat dunia ni kita mengalaminya ya. Cuba cara dia menyesatkan Bani Adam. Dia ada cakap kan? Um, La uzainannahu. saling dengki mendengki. Itu satu badannya, tapi yang paling utama. Bagi dia tak ikhlas. Ya ke? Okey, itu sekali. Dia zain apa ni? Dia hiaskan. Menghiaskan apa? Menghiaskan maksiat kan? Kan? Dia akan menghiaskan maksiat jadi indah. Kan? Dia boleh lihat tak di dunia? Semua air boleh diminum. Air memabukkan saja tak boleh minum. Kan? Satu tu je. Air memabukkan tak boleh minum. Tapi itu juga dia hiaskan air tu bagi cantik, bagi sedap. Semua makanan boleh dimakan. Kecuali yang ada ada khinzir kan. Tapi yang tu pula ya orang nak makan. Jadi dihiaskan keindahan ya. Hiaskan apa tu maksiat tu dengan keindahan. Jadi kita punya jiwa ni ditarikkan jiwa kita untuk menerima tu ya, untuk mengamat untuk apa mengambil ya benda-benda ni walaupun diharamkan kan. Jadi itulah iblis tu. Kemudian siapakah yang iblis tidak dapat cakapkan? Dalam semua ayat-ayat dialog Allah dengan iblis ni ada satu clause tu ya, ada satu ayat tu yang dia kata orang-orang ni saya tak boleh sesatkan. Orang yang ikhlas. Ikhlas ya. Orang yang ikhlas ni jiwa dia murni ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, mentaati Allah ya, memurnikan diri dia pada Allah. Yang ni tak boleh ya. I fail kan untuk iblis ya. Jadi sebenarnya bila Allah relakan ya untuk iblis menyesatkan manusia dengan tipu dayanya, jadi Allah kata baiklah ya. Tapi ada sejenis manusia saja yang boleh disesatkan oleh iblis. Siapakah mereka? Yang boleh disesatkan oleh iblis? Macam ni? Allah kata tak apalah, ambil lah habuan kamu manusia yang jenis ni. Ingat tak? Orang yang apa ya? Dengki je. Ya, tapi dia dalam semua-semua kejahatan tu satu ayat tu. Kecuali orang-orang yang orang yang ada hasad. Kategori apa? Kategori yang ghawin ya. Ghawin ni orang yang dah memang sesat. Dan memang berdosa. Dan memang suka kepada dosa. Suka pada maksiat. Okay? Jadi hanya yang orang-orang manusia begini saja, kalau iblis tak ada pun, dia sesat. Dia suka kepada kesesatan. Ya, jadi ambillah kita kadang-kadang kita ada juga kita blame iblis kan. Banyak sangat orang jahat kat dunia ni. Sebenarnya tanpa iblis pun mereka memang akan buat kejahatan ni ya. Ingat tak malaikat tengah memerangi para jin di dunia. Manusia tak ada pula iblis kat situ ya. Jadi tanpa iblis pun manusia ni memang jenis yang memang tak kisah, suka pada maksiat. Jadi orang-orang ni lah Allah kata ambil lah, kamu boleh ambil mereka kan. Jadi sehingga kan iblis pun macam penat jugalah nak melayan ya, jadi ring leader manusia-manusia yang jahat ni. Kadang-kadang manusia jahat ni melebihi dia kan. Ada yang mengaku dia Rob kan, dia Tuhan. Sehingga iblis pun pengsan ya. aku tak kata diriku Tuhan kan. Ya. Sedikit lagi, apa reaksi malaikat setelah mendengar perbualan iblis dengan Allah ya? Bila iblis dengar perbualan iblis dengan Allah, yang dia akan sesatkan manusia, dia akan perindahkan maksiat
ya, dia akan mengganggu depan, belakang, kiri, kanan kan. So malaikat di situ dengar je. Apa reaksi malaikat? Malaikat minta Allah berlindung dengan Allah. Belum lagi. Allah. Ji, tolong Ji. Ji jawab soalan ya. On the microphone, tolong jawab. So kan kita akan off ya. Malaikat tengok kan, lihat. Oh ya Allah, kesiannya manusia kan. Kan? Dia tengok Iblis nak buat macam ni ya. Iblis ni sebenarnya didikan para malaikat kan. Iblis yang pandai, bijaksana, ilmuwan, abid ni dia nak buat macam ni kepada Bani Adam ya. Kemudian padahal dia sayang kan Adam ya. Jadi dia tengok, jadi apa reaksi dia? Dia rasa sedih kan. Sedih, dia rasa risau. Kemudian malaikat pun bertanya kepada Allah kan. Ingat lagi apa bertanya? Wahai Allah, adakah satu jalan yang dapat menyelamatkan Bani Adam ni? Begitu menakutkan ya apa Iblis akan buat pada Bani Adam ni. Jadi Allah kata ada dua cara ya Allah boleh lepaskan Bani Adam dari kezaliman Iblis, iaitu satu cara Allah berfirman pada ketika itu, satu caranya di atas, satu caranya di bawah. Di atas ingat tak lagi? Tak ingat kan? Siapa boleh tolong? Dah ramai ni, semua menyorok siapa boleh tolong macam mana cara Allah melepaskan manusia daripada kezaliman Iblis? Dan Allah kata satu cara atas, satu cara bawah ya. Satu cara. Yang pertama yang di atas berdoa, yang di bawah tu sujud. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, jadi bila kita berdoa, mohon perlindungan, mohon semua tu, minta ampun dengan Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Dan lagi satu, apabila dia membuat dosa kan, ataupun dia tertipu dengan Iblis, dia sujud dan minta keampunan dengan Allah ya. Jadi Allah ampunkan dosa. Jadi itulah dua caranya manusia nak hindarkan diri ataupun melepaskan diri daripada kezaliman Iblis terhadap manusia. Okey ya, faham ya. Jadi sebenarnya siapakah Iblis ni? Dia di langit kan, bersama para malaikat. Tapi perangai dia ya lain daripada para malaikat. Sebab Allah ciptakan malaikat ni, mereka la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak buat maksiat dengan Allah. Apa saja yang Allah perintah mereka lakukan ya. Bukan ini bukan jenis ni ya. Jadi siapakah Iblis sebenarnya? Jin, daripada bangsa jin. Yes, daripada bangsa jin ya. Okey. Baik. Sekarang ni apakah dua rahsia besar Iblis yang Allah suruh sampaikan kepada Nabi Nuh? Ingat tak lagi? Dia naik kapal Nabi Nuh. Lepas tu Nabi Nuh nampak, kenapa dia ni macam lain ya? Mulut dia macam lembu. Sebab Allah telah ubahkan rupa Iblis itu daripada yang cantik, indah pada huduh bila dia derhaka kan. Jadi satu daripada ciri dia ialah mulut dia seperti mulut lembu. Jadi bila naik tu Nuh dapat tahulah ini siapa. Kemudian Nuh tanya, kenapa kamu naik kapal ni? Turun kau kan. Kemudian Iblis cakap, sekejaplah Nuh, aku ni terpaksa bagi tahu kamu 5 rahsia aku, cara aku merosakkan anak Nabi Adam ya. Kemudian aku akan beritahu 3 je masih lagi nak nego kan. 3 je, 2 lagi aku simpan. Tapi Allah suruh Jibril bisikkan kepada Nabi Nuh, minta dia yang 2 tu. 3 tu tak penting sangat, yang 2 tu ya. Apakah 2 rahsia ni? Ini sangat penting sebab 2 rahsia ni, manusia tu bila ada 2 sifat ni, dia akan jadi macam bola yang disepak-sepak oleh Iblis ya. Sepak-sepak hingga mereka itu masuk api neraka Walaupun dia alim alimnya, abidnya
Tapi dengan dua sifat yang ada pada diri dia ni, ataupun salah satu daripadanya, dia akan masuk api neraka. Apa yang boleh jawab? Yang lain-lain tolong jawab. Tolong G. Dua sifat ni yang kita kena hindar ni, sebab kita akan masuk syurga. Walau bagaimanapun hebatnya kita punya amalan kecuali kita tahu. Takabur. Yang ni susah nak taubat sifat dua ni. Tapi tak ada dua sifat ni. Sebab Tamak. Pertama? Apa ya? Tamak. Tamak ataupun rakus. Tamak. Tamak. Ya, betul. Rakus. Greed. Greed. Ya, betul. Sihu. Lagi satu. Satu rakus Rakus ni yang sekarang ni ada macam-macam apa panggil bribery. Berlaku. Jadi Hasad. Hasad. Second is envy. Hasad hasad, envy. Lepas tu dengki, dendam Jadi kita boleh lihat kan, memang kalau ada sifat yang ni hasad ni memang tak selamat orang Dia akan kadang-kadang sejahat-jahat tu sampai ke bomoh kan. Tu sifat hasad tu sifat dendam. Tak habis-habis kan sifat dendam Sebab bila nak masuk syurga sebenarnya kalau ikut sahabat yang Rasulullah tengok sahabat ni ahli syurga, sebelum dia tidur dia ampunkan dosa semua orang. That means dia tak ada dendam dalam diri dia. Dia ni ahli syurga Jadi sifat dendam, sifat hasad dia, dengki tak boleh orang lain lebih daripada dia. Padahal Allah beri tu ada sebab sebab musabab. Okey. Kemudian ada kan Iblis tanya Nabi Nuh, Nuh, kalau aku nak taubat macam mana Maknanya dia nak masuk syurga lah kan apa dia syarat untuk Iblis bertaubat? Untuk Allah terima taubat dia? Sujud kat kubur Nabi Adam. Sujud kat Adam. Yes, betul dia nak tak? Nak tak ada sujud? Dia tak nak. Dia tak nak. Itu sifat orang takabur Mm-mm. Nak sujud pada kubur je kan, pada Nabi Adam kan. Mm-mm. Nak juga, itu sifat orang yang arrogant takabur Okey, ada satu lagi satu. Ada last kali ni soalan kisah Iblis ni, iaitu apabila manusia telah di apa tu? Dijudge jadi ada yang masuk syurga dan ada yang masuk neraka. Jadi dua je habis Kemudian bila yang kumpulan-kumpulan yang masuk api neraka ni, Iblis akan berdiri macam atas pentas. Dia akan seru semua ahli-ahli neraka ini isi apa sebenarnya isi kandungan khutbah ni pada penghuni neraka. Mungkin ada beberapa poin, tapi bolehlah 1-2 poin apa di antaranya. Dia berlepas diri dengan manusia yang follow dia. Sebabnya, dia berlepas diri, apa dia punya alasan? Sebab dia just sebut je. Manusia tu yang ada pilihan nak ikut ke tak ikut. Yes, dia hanya bisikkan saja kan? Membisik saja. Dia tak suruh ambil parang bunuh orang ke. Dia tak suruh ambil ni semua ni, bukakan pintu pergi curi. Kan? Tak ada kan? Dia bisik saja. So apa dia punya masalah kan? Kan salah dia jadi itulah Iblis melepaskan diri Jadi last sekali apakah kata-kata hikmah Abdul Qadir Jailani? Itu penting untuk kita lah kalau pada manusia yang berilmuan, especially Abdul Qadir Jailani dia kata antara orang yang ada ilmu dan orang yang beradab, yang mana better? Yes. Orang yang beradab Beradab. Jadi banyak mana pun ilmu kita tak akan dapat tandingi ilmu Iblis. Ilmu dia daripada sebelum lahir, sebelum diciptakan Nabi Adam, dia dah ada ilmu dah kan. Di langit lagi, dia kenal dah para malaikat, dia kenal Allah.
dah sampai ke masuk dunia, sampai ke sampai ke hari kiamat. So ilmu dia banyak kan. Tapi dia tak amal ke ilmu dia tak ada adab. Jadi dia itulah ya. Kalau kita ada banyak ilmu pun kita kena ada jaga adab. So dalam Islam ya, selain daripada iman kena ada akhlak kan. Akhlak tu yang menentukan kita masuk syurga atau tidak ya. Pertama foundation dia iman. Kedua amalan kita itu akhlak. Jadi dua ni. Okay? Baik. Okey semua, selamat datang semua. Kita akan kembali ya setelah 2 episod ni ya, penciptaan Nabi Adam dan kehadiran iblis ya. Sekarang kita nak teruskan dengan satu lagi makhluk ya di alam sana ya, alam ruh. Jadi setelah Nabi Adam ya, setelah event kan para malaikat sujud, kemudian berlaku dialog tu, kemudian akhirnya Allah pun ni tempatkan Nabi Adam ke dalam syurga dia ya, syurga Allah di sana. Jadi ketika setelah itu Allah berfirman pada para malaikat ni bersama malaikat saja ya. Jadi dalam ayat ini, ayat famous ayat ni ya, surah Al-Baqarah ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikah ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan khalifah di muka bumi ya. There's a difference between khalaqa dengan ja'al ya. Ja'ala tu menjadikan. Jadi kalau kita tengok Al-Quran, khalaqa cipta, ja'ala jadikan ya. Jadi Allah nak appoint ataupun nak lantik Nabi Adam ni khalifah di muka bumi ya. Jadi kita tengok dulu khalifah ni apa maksudnya ya. Maksud khalifah ni adalah manusia yang bersilih ganti. Allah akan jadikan di muka bumi itu bashar ni, manusia ni yang bersilih ganti, maknanya mereka hidup mati ya, dilahirkan hidup mati ya, kemudian apabila mati digantikan oleh manusia lain. Jadi maknanya bergila-gila hidup. Tapi lain daripada malaikat. Malaikat dia tak pernah bergila-gila kan. Dia hidup daripada awal dia diciptakan sehinggalah Allah akan matikan dia. Allah akan matikan dia di hari kiamat ya. Jadi itulah ini is something different ya. Bukan macam para malaikat ya. Jadi itulah juga dalam nak ceritakan yang khalifah tu dalam surah Al-A'raf ayat 169 ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang lain. Itu khalifah. Generasi ya. Bertukar-tukar. Dan juga Allah memberitahu malaikat yang dia akan menjadikan makhluk itu bagi Adam yang silih berganti yang akan menegakkan hukum Allah di dunia. Jadi itu khalifah ya. Jadi sebenarnya tujuan Allah ni tujuan Allah nak letakkan khalifah di muka bumi ni sebab nak bagi Nabi Adam dan baninya untuk menjalankan beberapa tugas. Maknanya ada matlamat ya untuk mereka dihidupkan di bumi ni sebelum mereka kembali ke alam syurga ya, iaitu menjalankan beberapa tugas iaitu menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi ya. Kalau kita tengok dalam surah Yudabbirul surah Sajdah kan ya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaih ya. Allah itu pentadbiran tu bermula di langit ya. Yudabbirul amra ya. Pemerintahan bermula di langit, kemudian Allah turunkan ke bumi. Jadi di bumi itu dijalankan tugasan itu, menjalankan hukum-hukum itu. Kemudian result dia ataupun keputusan daripada menjalankan tugas itu Allah akan naik balikkan ke langit ya. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah kan. Alfasanatin mimma
ta'udun ya. Kemudian jadi amalan tu bermakna dari langit diturunkan hukum, di bumi dijalankan hukum, kemudian keputusan dalam menjalankan hukum-hukum Allah itu akan dinaik balik ke langit dan dituliskan di langit. Jadi faham tak? Itu dia ya. Itu sebenarnya fungsi kita ya. Jadi oleh itu Allah pula disebabkan ada tugasan begini, Allah juga menyediakan bumi ini untuk manusia. Jadi segala creation ya, segala penciptaan di atas bumi ni, pokok-pokok, sungai-sungai ya, environment ya, kemudian binatang-binatang apa semua tu Allah jadikan untuk manusia ya, untuk menguruskan mereka ya. Sebab dalam ayat Al-Baqarah ayat 29 ya, wallazi khalaqa lakum ya, dialah itu Allah lah yang khalaqa, ciptakan, lakum, untuk kamu ya, pada manusia tu, ma fil ardi jami'a. Ma fil ardi, semua-semua yang ada di bumi. Jami'a, semua makhluk di bumi ni Allah ciptakan, gunakan mereka dan gunalah, utilize ya, apa saja. That's why kalau kita macam Allah jadikan ikan untuk kita mencantikkan ya, so mata kita seronok tengok. Allah jadikan binatang-binatang, kuda, kambing ya, Allah ciptakan mereka tu pleasing to the eyes kan. Manusia suka kan, ayam, itik kan, pokok-pokok, bunga-bunga, semua ni Allah memang jadikan untuk kita, untuk Bani Adam ya. Dan at the same time jalankanlah hukum-hukum Allah. Okey, itu khalifah ya. Itulah dia tujuan Allah jadikan khalifah kan. Kita kembali kepada sini. Kemudian qalu, berkatalah para malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, kan? Is it okay macam tu kan? Okey ke ya jadikan makhluk ya? Patutkan kau jadikan makhluk yang akan merosakkan bumi? Kata dia sepuzzle kan? Kenapa Allah? Is it okay? Ya, mereka ni akan merosakkan bumi ni. Yang Allah ciptakan cantik-cantik ni, mereka akan merosakkan bumi ni ya. Fasad ya. Yufsidu fiha. Fasad, merosakkan bumi ya. Wa yasfikud dima'. Dima' ni darah kan? Dia akan menumpahkan darah. Itu mereka akan saling bunuh-membunuh ya. Jadi para malaikat puzzle ya. Why kan? Sebab sebelum ni ingat tak? Mereka telah di bumi 2000 tahun sebelum peristiwa ciptaan Nabi Adam, telah ada di muka bumi itu makhluk seperti manusia, iaitu para jin kan? Dan mereka telah merosakkan alam ya. Mereka telah berperang-perang ya. Kerajaan ini berperang, kerajaan ini ya, bunuh-membunuh, sehingga kan macam huru-hara bumi, sehingga kan Allah kirimkan para malaikat dan memusnahkan mereka semua dan tinggalkan sedikit yang mana yang lari ke laut, ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung ya. Allah kata itu tak apa ya, leave them kan. That's why kita hidup di dunia ni sekarang ni ada juga spesies mereka dengan kita kan. Ya. Jadi itulah sebab itulah mereka macam apprehensive kan, mereka tengok kerisauan ya. Takut yang ciptaan yang indah ni nanti akan jadi sebegini kan. Betul kan? Kemudian dan mereka kata wa nahnu nusabbihu bihamdika, padahal dan kami ni sentiasa bertasbih dan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikanmu ya, taqdis ya. Tidak ada masjid, ada apa? Taqdis ni maknanya worship ya. Sebab ada juga persoalan kita tak boleh terlalu memuji Nabi Muhammad ya. Selalu dengar ya. Sebab nanti akan jadi syirik ya. Memuji Nabi Muhammad tidak syirik. Mentakdiskan Nabi Muhammad itu jadi syirik. Mentakdiskan Nabi ni ialah seperti orang Kristian mentakdiskan Nabi Isa sampai dia jadi anak Allah. Yang ni tak boleh ya, takdis. Faham ya?
Jadi memuji Rasulullah memang Allah suruh sebab itu kekasih dia, ya, kesayangan dia, memang tercipta khas ya untuk menjadi kekasih dia. Jadi boleh memuji Nabi Muhammad SAW tapi tak boleh takdis. Takdis ni dilevelkan Nabi Muhammad itu sama taraf dengan Allah SWT sehingga menjadikan Nabi Muhammad itu Tuhan ya. Tak ada yang tu yang tak boleh ya. Jadi para malaikat menyatakan yang kami menyucikan mu ya, mentasbih ya, mensuci kamu, bertasbih dan memuji kamu. Maknanya mereka ni macam ni ya Allah, akan merosakkan bumi. Kalau mereka ni jenis macam kami ni sentiasa memujimu, tentulah aman damai bumi tu kan ya. Itu tak faham ya, kenapa Allah ciptakan sesuatu yang boleh merosakkan muka bumi. Why not yang macam para malaikat letak kat bumi ya, all peace kan, aman damai ya. Tapi apa Allah kata? Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. I know what you don't know kan ya. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Ya, jadi aku kes ni kalau kita ini sentiasa berlaku pada hamba-hamba Allah ya. Kadang-kadang kita rasa kita dah banyak ilmu ya. Kemudian seseorang buat sebegini ataupun Allah takdirkan begini, kita rasa kenapa berlaku macam ni ya? Macam kisah Nabi Musa dengan Khidir kan. Ketika dalam perjalanan dengan Khidir dah cakap dah, kamu ni takkan bersabar dengan aku sebab aku ni pandai kan, banyak ilmu daripada kamu. So orang yang kurang ilmu, dia takkan faham tindak tanduk aku ya. Jadi Nabi Musa kata, tak apa, kamu akan mendapati aku ni orang yang sangat sabar ya. Aku akan terimalah ya apa-apa yang Nabi Khidir ajarkan kan. Jadi ketika mereka naik kapal kan, nak seberang laut, kemudian dalam tiba-tiba Nabi Khidir tebuk kan, pecahkan kapal kan, biar berlubang kan. Tentulah Nabi Musa terkejut kan. Apa ni kan, dah kita tumpang kapal orang, betul kau tebuk kan nak bagi tenggelam. Jadi faham tak maksudnya? Kadang-kadang orang yang tinggi ilmu tu dia tahu apa dia buat. Nampak macam memusnahkan, merosakkan atau macam kebodohan ya. Tetapi sebenarnya orang bijak ni ada lagi satu ya. Ada next episode tu yang orang kurang ilmu ni tak tahu ya. Dia kena explain baru tahu ya. Jadi begitulah. Nanti kenapa ditebukkan lubang? Sebab bila kapal ni perfect ya, bila sampai ke alam, sampai ke bumi, sampai ke land ni, tanah belah sana, kapal yang perfect ni akan dirampas oleh raja ya, pemerintah di situ. Jadi alasan itu dia. Jadi di sinilah Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamu ya, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu ya. Apakah yang mereka tak tahu ya? Kemudian sebegitu ya, para malaikat, kemudian ada Nabi Adam di situ kemudian Adam, Allah pun ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajar Nabi Adam nama-nama benda semua sekali ya. Allah mengajar Nabi Adam semua vocab ya, semua perkara yang dia akan di langit dan di bumi. Jadi sebenarnya Adam ni dibekalkan otak yang tidak ada dengan para malaikat ya. Jadi otak ni seperti komputer kan, ya, feed in data kan, and then from there dia ada dia punya network kan. Jadi begitulah Allah telah menjadikan otak kepada Nabi Adam yang sangat canggih. Yang ni malaikat tak tahu ya. Kemudian Allah ajar dia. Ajar ni macam key in maklumat ya. Bila Allah ajar dia, jadi terciptalah intelligence ya dalam kepala dia ya. Kemudian setelah siap itu ya, Allah dah ajar ya, feed in, key in semua maklumat-maklumat yang penting, kemudian segala network dia. Kemudian summa aradahum alal malaikah. Kemudian Allah bentangkan perkara itu kepada para malaikat. Apa yang Allah ajarkan tu cakap pada cerita bentangkan para malaikat ya. Malaikat data ya. Wow. macam-macam kan. Jadi faqala
Ambi'uni bi asma'i haula. Kemudian dikatakan pada para malaikat, ambi'uni, explain to me, kan? Bi asma'i haula. Semua benda-benda ni, semua yang Allah dah catat-catat ni, yang semua pelajaran-pelajaran yang telah diberikan pada Nabi Adam ya. Can imagine kan, keluar daripada tu kan, keluar daripada komputer, macam-macam maklumat. Jadi kemudian ceritakan padaku jika kamu ni benarlah apa yang kamu cakap tadi kan, yang apa faedahnya letak mereka di atas bumi kan. Ini Allah, yang ni mereka tak tahu ya. Ini Allah tunjukkan ya. Tell me, apa ni semua ni ya. Kemudian apa katanya malaikat ya. Ayat 32. Qalu subhanak ya. Malaikat menjawab, maha suci Rabbku ya, maha suci dikau ya Tuhan, ya Allah ya Rabb. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidaklah ada pengetahuan pada kami melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi mereka merendah diri ya. Oh, all this tak boleh, tidak ada dengan kami kan. Kami tak dapat nak apa ni, nak tell Allah, nak explain kepada Allah apa semua-semua ni ya. I cannot kan. Jadi we cannot ya. Jadi itulah Allah sebut, dan mereka kata, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, yes, Allah tu maha bijaksana ya, alimul hakim ya. He knows what he's doing kan. Kita kadang-kadang kita grumble lah, kita ni kan complain but Allah knows better kan. Jadi itulah kemudian kebanggaan Allah ya. Kemudian Allah pun berkata kepada Nabi Adam lah, qala ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Adam, ambihum, explain, ceritakan kepada mereka semua benda-benda ni ya. Jadi cerita ya. Macam kita berhadapan dengan genius lah kan, dia cerita semua-semua tu. Kemudian falamma amba'ahum bi asma'ihim, tak kala Nabi Adam menceritakan kepada mereka nama benda-benda itu, Allah berfirman ya, Allah berkata, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Jadi bila Nabi Adam dah explain dengan bangganya Allah menghadap para malaikat, see kan, tidakkah aku telah katakan kepada kamu bahawa aku mengetahui apa yang ghaib, apa yang berada di 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kan ya, dengan bangganya bila Adam ya ceritakan semua benda, Allah rasa bangga kan, sebab ini ciptaan dia sudahlah seindahnya, secantiknya, dengan roh yang kan mengeluarkan rupa-rupa yang cantik, kemudian dia ada intelligence ya, sangat indah kan. Jadi Allah sangat bangga ya. Didn't I tell you? Tidakkah aku telah katakan yang I know kan, aku tahu apa yang kamu tak tahu ya. Dan bukan saja aku tahu apa yang ada, yang gaib, yang ada 7 petala langit, apa yang ada petala bumi, dan apa yang kamu sembunyikan itu dalam sudur ya, dalam hati. Ya, dalam hati pun, dan apa yang kamu sembunyikan dalam hati kamu kan. Itu Allah mengetahui semua ya. Jadi apanya itu kebijaksanaan ini. Jadi setelah Adam ya di apa ni, dah di fit in ya, key in segala maklumat dan sebagainya. Jadi manusia ni semua ada maklumat ya. Daripada jins Nabi Adam ni, manusia semua ada sedikit-sedikit ya. Sebab itu ada manusia ni lebih bijak daripada ni dalam satu hal. Manusia ini lebih bijak dalam satu hal dalam ya. Jadi semua ada sedikit-sedikit daripada apa yang ada di dalam dari intelligence Nabi Adam ya. That's why ya, ada satu hadis Rasulullah SAW ya, lost and found ni, saya begitu apa ni tajuk ini, al-hikmah dhallatul mu'min. Hikmah itu ataupun kebijaksanaan, hikmah ataupun perkara-perkara yang baik-baik, yang intelijen, yang boleh diguna untuk manusia. Seperti kita tahu banyak ciptaan manusia dah sekarang kan, ciptaan api, elektrik, ciptaan macam-macam semua tu. Mungkin tidaklah bangsa ini, bangsa yang ni buat yang lain, bangsa ni buat hal lain ya. Tapi bagi orang Islam, kebijaksanaan ni adalah barang yang hilang
milik orang beriman. Di mana saja ia dijumpai, maka ambillah. So ilmu yang baik ni hak orang mukmin. So dia boleh ambil, ya, tidak dosa ambil dia, ya. Jadi can just take, that's why kadang-kadang kita kena ambil, ya, macam parenting ke apa ke semua kan, ilmu yang baik-baik ni adalah hak orang mukmin. Dia berhak mengambilnya, maknanya you must take it, ya. Okey, itulah dia kisahnya Nabi Adam yang telah diberi intelligence oleh Allah SWT, yang lagi memperfectkan dia, lagi menyempurnakan ciptaan dia, ya. Kemudian ada lagi satu lagi satu ialah Allah cipta juga something else, iaitu pasangan dia, ya. Jadi kita tengok di sini dalam surah An-Nisa ayat 1, ya. Ya ayyuhan nas ittaqullah, ya ayyuhan nas suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah mencipta kamu dari nafs yang satu, ya, ataupun dari diri yang satu. Wa khalaqa minha, ya, zaujaha, ya, dan diciptakan daripadanya, ya, dari nafsin wahidah tu ialah pasangannya. Jadi pasangannya tu diciptakan daripada manusia itu sendiri, ya, daripada Nabi Adam, ya. Kemudian dari situlah dibiakkan keduanya, lelaki dan perempuan yang ramai, ya. Jadi so Nabi Adam diciptakan dari tanah, tapi Hawa atau pasangannya diciptakan daripada Adam tu sendiri, ya. Seperti kisah jin kan, Sumiyah tu dicipta daripada api, tapi pasangannya dan keturunannya dia jadi ciptaan lain, ya, ya. Cuma asal usul saja daripada tanah, ya, manusia ni, tapi Hawa daripada Nabi Adam, ya. Jadi kisah Hawa, ya, ini dia Hawa ejaannya. Ada sebuah riwayat, ya, ketika Adam sedang tidur, Allah cipta Hawa, ya. Dan apabila Adam terjaga, dilihatnya ada seorang makhluk di tepinya, ya. Jadi Adam memerhatinya, tengok dia kan, macam dia tapi macam lain kan. Jadi dan diriwayatkan, Rasulullah SAW sabda, ya, Hawa ni wanita yang tercantik, ya, sangat-sangat cantik, ya. Dan barulah jadi first lady kan. First lady, the most beautiful lady kan. Sangat. Jadi Adam tengok, kemudian Adam bertanya pada malaikat, man hiya? Who is she? Kan, siapa tu? Kan. Kemudian malaikat berkata, dia adalah seorang wanita, ya, imra'ah. Hiya imra'ah. She's a woman. Kan. Itu Adam tanya, apa namanya? Dan malaikat tanya, ismuha Hawa. Dia namanya adalah Hawa. Dan Adam tanya, kenapa dinamakan sebegitu? Malaikat berkata, kerana diciptakan daripada kehidupan, hayat. Daripada hayat tu dia jadi Hawa. Jadi disebabkan dia bukan jadi dari tanah. Adam ni sebab dari tanah, sebab nama dia Adam. Tapi daripada kehidupan, jadi nama dia hayat. Jadi Hawa. Hawa namanya. Kemudian Adam tanya, limaza kan, kenapa diciptakan dia? Jadi di sinilah saya ambil ayat Quran, ya, dan surah Al-A'raf 189, ya, 189. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan daripada jiwa itu Allah ciptakan pasangannya sebab agar dia merasa tenteram terhadapnya. Jadi ciptaan Hawa ni supaya Nabi Adam jiwa dia tenteram, ya. Jadi sebenarnya pasangan ini mestilah mententeramkan, ya. Itulah sebenarnya tujuan dijadikan pasangan. Jadi kalau pasangan tu berhentakan, ya, bergaduh, berperang, ya, whatever, jadi itu bukanlah sebenarnya matlamat dijadikan pasangan, ya. Itu telah menzalimi ciptaan Allah, ya. Jadi itulah dia. Kemudian dari surah Ar-Rum
Ya. Sifu boleh tanya, Aha. apa beza Hawa dengan Imro? Apa beza Nisa dengan Imro'ah? Imra' singular, nisa' plural. Okay, terjawab ya. Wanita ya. Hawa ni sebab the term from hayat. Jadi Hawa ya. InsyaAllah. Okay. Kemudian surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah ataupun di antara tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, di antara kekuasaan Allah ataupun hikmah Allah ataupun kebijaksanaan Allah ialah dia menciptakan untuk kamu dari diri kamu sendiri azwaj ya, ataupun pasangan, a pair kan, Allah jadikan a pair. Litaskunu ya, li tu untuk, taskunu supaya kamu, situ ya, taskunu supaya kamu berasa berasa tentram ya, sakinah, sin kaf nun tu ya, sakinah ya, sakinah tu rasa tentram, ilaiha terhadapnya, kamu berasa tentram terhadapnya. Wa ja'ala bainakum, dan di antara mereka berdua ni ya, mawaddah tu love ya, ada love, wa rahmah. Rahmah ni ada perasaan kesian, rahmah. Jadi ada orang sangat love tapi dia buat kerja rumah, buat kerja susah-susah semua bagi pasangan dia. Itu bukan rahmah, tak rahmah. Jadi ada add up tu kasih sayang tu mesti ada perasaan kesian ya, rahmah ya. Bila isteri tu, bila pasangan tu melahirkan anak, dia ada bersama supaya dia ada rasa kesian. Oh sakitnya macam tu ya. Atau and also vice versa ya, bila nampak pasangannya kerja kuat, dia berpeluh-peluh ya, balik rumah, jadi masakkanlah untuk pasangannya ya, supaya dia hilang lelah dia ya, dan sebagainya. Jadi ada di keadaan ini ada suasana dalam pasangan itu ialah mawaddah, warahmah, and tentram, sakinah ya. Sakinah ni bila maknanya dia rasa at home ya. Bila kita balik nak pergi somewhere, kita rasa sakinah tu bila kita nak balik ke tempat yang a home, like a home ya. Bukan hell ya, home ya. House and home lain ya. Home ni jiwa tu rasa bertempat ya. Okay, baik. Sekarang the next one, apakah sifat-sifat Hawa yang Allah jadikan yang perlu diambil kira ya. Pertama, innal imrah ya, inna al imrah kadila ya, sesungguhnya wanita itu dicipta ada ka ya, seperti tulang rusuk. Ka tu ialah maksudnya like ya. Jadi dia macam sesungguhnya wanita itu dicipta seperti tulang rusuk ya. Iza zahabta taqimuha kasartaha ya. Jika kamu ingin meluruskannya ya, tulang rusuk ni dia keras dan bengkok kan. Kalau kita nak luruskannya, kita terpaksa ketuk-ketuk ya kan. Tapi sebenarnya bila kita ketuk-ketuk dia akan patah dan jika kamu biarkan saja, kamu akan rasa senanglah dengannya, tapi sebenarnya dia akan tetap bengkok jadi itulah perumpamaan wanita ni ya. Kalau kamu nampak kesalahan dengan dia kamu betulkan dia, tapi tak boleh kasari dia, sebab bila kamu kasari dia, kamu akan mematah dia, jiwa dia, hati dia akan patah Tapi kalau kamu allow saja, biar je macam tu, dia akan remain bengkok lah ya. Kalau kita pergi shopping kan, kalau dia ya dah tulis list kan, tapi kutip satu bakul kan. Kalau suami tu biar je, bayarlah semua ni ya. Nanti balik rumah semua tak tahu nak letak mana ya. Itu wanita kan. Jadi itu keadaan ya. Kalau nampak perabot cantik, nak beli perabot ni ya. Tak tahu nak letak mana, nak duduk mana, nak jalan mana. Jadi kalau kita biar itu jadinya pada wanita. Jadi mesti ada teguran, tapi tak boleh ditegur dengan lembut. Sebab apa? Dia akan patah ya. Jadi kita saya ambil sikit di sini sebab ada hadis ya, Sahih Bukhari kan. Di sini ya.
Kami telah menjadikan imrah itu, wanita itu dari tulang rusuk. Ya. Jika kamu ingin meluruskannya, dia akan patah. Jika kamu berlemah lembut dengannya, kamu akan hidup tenang dengannya. Jadi ini pun penting ya. Jadi kalau mengikut Imam Ibn Hajar dan Qutubi, perumpamaan itu menunjukkan hakikat penciptaan wanita ya. Jadi kita nak sampai nak akhir dah sini. Oh, dah dekatkan waktu sampai waktu dah ya. Satu ketika seorang sahabat ya, Anjashah nama dia. Anjashah, dia bawa kereta kuda dan dalam kereta kuda tu ada Aisyah dengan para sahabiah. Dan mereka dalam trip tu, dalam satu perjalanan itu ya, kemudian Rasulullah berkata kepada Anjashah, wahai Anjashah ya, bawa kereta kuda tu slow-slow, careful ya. Sebab apa? Kamu sedang membawa gelas-gelas kaca. Jadi Rasulullah mensifatkan wanita ni macam gelas-gelas yang very fragile ya. Sebab apa? Kerana kalau sebuah kaca itu sudah pecah, sangat sulit untuk dikembalikan seperti keadaannya semula ya. Kita gam-gam dia pun, glue dia pun, dia tak akan rupa yang asal ya. Itu sifat wanita dia, very sensitif ya. Dia senang pecah. Jadi itulah Nabi kata bawa pelan-pelan, ni semua kaca-kaca ni ya. Senang broken ya. Jadi begitulah. Dan last ni, ayat last, Rasulullah SAW berpesan ya, treat ataupun layanilah wanita tu seperti adik-beradik ya. Innama nisa ni plural ya. Innama nisa syaqaiqu rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah saudara kandung bagi lelaki ya. Jadi bukan betul-betul dia saudara kandung ya, tapi anggaplah dia ataupun dia ni sebenarnya ciptaan dia sama dengan lelaki, macam adik-beradik. Jadi jangan diskriminasi dengan dia ya, treat dia properly macam adik-beradik. Itulah kaum wanita yang berasal daripada daripada Hawa ya. Jadi nanti insya-Allah last one ya waktu mungkin kita akan sambung bulan depan, iaitu kisahnya kita ni sebenarnya di alam roh kita telah sudah wujud ya. Hanya di dunia saja nanti Allah akan masukkan dalam perut-perut siapa ya, akan dirupakan dengan ibu bapa dan sebagainya. Jadi di alam sana manusia setelah ada telah bersaksi akan kewujudan Allah ya, dalam ayat itu ya. Alastu bi rabbikum bala syahidana. Of course we are bersaksi ya Allah, we are in front of you kan. Tapi bila di dunia lupa Allah ya. Jadi insya-Allah kita sambung minggu depan, sebab saya tak sangka saya buat pendek sebenarnya ya. Dia jadi panjang juga. Jadi insya-Allah apa-apa yang baik tu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mana yang silap itu ada dari saya sendiri, perlu diperbaiki ya, insya-Allah. Jadi saya serahkan majlis ni kepada Najihah ya. Ji. Alhamdulillah, kasih banyak kepada Bonda Laili atas perkongsian hari ini. Kita mengenali diri kita. Kita pun wanita. Wanita yang lebih kenal dirilah hari ini. Alhamdulillah. So buka sikitlah pada soalan, jika ada hadirat sekalian yang ingin bertanya, dijemput. Jika ada apa-apa soalan. Sifu. Sila Puan. Sifu. They don't have the same root word. Imra'ah dengan nisa. Ya. Tidak ada kaedah bahasa Arab. Dia ada yang just tambah waw nun saja di ujung kan. Tapi ada kaedah bahasa Arab yang dia lain ya. Masa Ji pandai bahasa Arab kan Ji? Itu kan ada satu plural dia, jamak dia tak sama dengan mufrad kan? Totally perkataan yang lain. Ya. Contoh inilah imra'ah kan. Macam apa lagi aja? Lagi contoh. Tak ingat dah quiz. Jadi blank. Sekejap. Apa?
Tapi kalau bahasa Arab kita panggil benda tu jamak taksir. Jamak taksir, yes. Ada lagi ya yang lain. InsyaAllah tak ingat. Baik. Okey, ada soalan lain? Yang lain Lepas ada tu soalan. narcissisticness sama ke dengan takabur? Narsistik bukan takabur ya. Narsistik tu, takabur ni seperti tadi ya, mungkin dalam kategori salah menyalah kan. Salah menyalah, kemudian dia rasa dia tak salah ya. Kadang-kadang sifat tu sifat yang lebih refine lah ya daripada meremehkan ni. Maknanya dia memang pandang mengambil memandang orang lain ni tak sehebat dia ya. Jadi narsistik tu satu dari sifat-sifat yang bawah-bawah dia kan. InsyaAllah kan. Namun Terima kasih. sama. Namun sifat kita jangan lupa yang tadi ya, walaupun dia hasad sejauh mana rakus sejauh mana, kalau dia bertaubat kepada Allah SWT, Allah tetap terima taubat dia tetap masuk syurga ya, insya-Allah ya. Jadi tapi kalau dia remain ya hasadnya, dia remain rakusnya sehingga akhir hayat dia, yang tu yang menjadi penyebab lah dia masuk neraka ya. InsyaAllah ya. So that's why kita selalu kena ya. Banyak pula soalan. Tak apa ke? Boleh kot. Ya, pengerusi. Boleh. Boleh, tak apa. Sila. Silakan. Boleh ke nak Sifu akan masuk kalau YouTube kan, dia stop Ya, insya-Allah kan. So kan ada satu hadis yang pasal wahai Anjasya, berhati-hati kamu sedang membawa ke kelas kaca kan. Something like that. Can you just a suggestion kan, that hadis yang macam carried a very very macam heavy message yang macam when you as a man, when you against the world, you have to very tough, but when you are against women, you have to be very gentle because you are holding classes. Yes. Sebab current issue society sekarang, ada satu term dipanggil toxic masculinity. Yes. Ada satu term dipanggil macam masculine feminism. Where women wanted to be equal and men wanted to be too soft. I think that's like macam sekarang punya generasi ni problem lah, not sure why kan. So if you could macam added about that hadis kan, sebab dia macam it's kind of beautiful tapi at the same time sangat eloquent. Gelas kaca kan, when you against the world, you men have to be extremely strong because you want to protect glasses, but then when you are with women, you have to be very gentle because you are holding glasses. So mungkin kita akan satu hari nanti kita buat tajuk yang special lah pasal hari ni kan, wanita dengan lelaki kan. Sebab kita sekarang tajuk tentang Nabi-Nabi takut tak sampai nanti kan. Jadi sebenarnya dalam proses kita melalui ini sebenarnya banyak dalam tu, banyak tazkirah, banyak poin-poin yang boleh highlight ya. Jadi saya terpaksa go through saja sebab kita nak tuju yang matlamat lain ya, nak sampai kepada kisah-kisah Nabi-Nabi. InsyaAllah nanti kalau kita boleh sambung later kan, kita akan bring this point je. Mungkin macam one sided kan, wanita seperti glasses. Jadi people will boleh translate dia ataupun ambil maksud dia yang lain kan, ya? Jadi ekstrim ya. InsyaAllah one day InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Macam mana? Kan bila kita akan masuk YouTube kan, dah ada satu misconception about Islam bahawa perempuan ni very sana lower standard. Sebab tu ada narcissisticness especially in marriage. Sebab tu ada sexual abuse especially in marriage kan. Sebab ni perempuan ni terlalu lower standard, man is so superiority, equalize dengan glasses, kaca-kaca gitu kan. Tapi bila kita tengok that hadis tu, macam kita mungkin kita nampak a different side of that hadis. Tapi bila
cakap pasal takabur yang mengharamkan iblis masuk syurga, most men ada this trait, narcissisticness, takabur, feeling superiority towards woman kan. Betul yang pasal apa, pasangan, if tak tenteram, that's not the pasangan, that's a huge red flag. I think amongst wanita-wanita soleh pun benda tu ada, bukannya tak tenteram pun dengan pasangan, but for the sake of kena abuse lagi, but for the sake of that, this is all like syaitan, iblis punya trait, tapi dia tak diimplementkan dengan macam relate jugalah. Macam nampak, oh pasal iblis, and then pasal zaujah kan, pasal Hawa, and then pasal gelas-gelas kaca, dia macam related dia this topic dengan masalah, the huge masalah society sekarang kan. Allah alam. Faham. So sebenarnya kita utarakan tadi adalah guidelines ya. Guidelines to balance kan. Jadi insyaAllah kalau kita nak detail menyelami pengalaman manusia, dia adalah banyak dia punya points ya. InsyaAllah one day we will go to that ya. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah, terima kasih pada soalan yang telah diberikan. Terima juga pada Bonda Laili atas perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada tahun hadapan, Januari bulan depan. Peringatan juga lah InsyaAllah kita punya kuliah Duha Kembara Sirah Para Anbiya ni akan berjalan setiap bulan. Sabtu minggu pertama setiap bulan insyaAllah. Kita doakan dapat berterusan sehingga akhir lah. Kita susuri kisah 25 Rasul kita kan, insyaAllah. So kita sudahi majlis kita, kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.